Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran untuk kita meneruskan bacaan daripada ayat surah Al-Qasas, muka surat 389. Jadi kita akan baca bermula daripada ayat 29 hingga ayat 35 hari ini. Teman-teman yang nak buka Al-Quran silakan, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 389. Yang mana yang tak ada Al-Quran pun jangan bimbang, jangan risau. Kita akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua yang ada untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah bersediakah nak mula ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan boleh tak saya minta bantuan daripada teman-teman? Tolong share. Tolong share kerana beberapa perkara. Pertamanya, kerana kita nak kongsikan ilmu hari ini. Keduanya, semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Adik-beradik kita pun dapat, kawan-kawan kita pun dapat. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kalau semalam saya telah umumkan Puan Maznah Zakaria daripada Sungai Petani yang mendapat tajaan keahlian cepat Quran. Semalam juga kita mencari seorang dan saya nak umumkan yang mendapat penajaan keahlian cepat Quran untuk semalam ialah kita pilih Encik Abbas Yusuf daripada Negeri Sembilan. Jadi kalau Encik Abbas Yusuf daripada Negeri Sembilan menonton ini, perbanyaklah ucap Alhamdulillah. Kerana ada di kalangan ahli cepat Quran yang lain yang telah menaja anda untuk belajar mengaji Al-Quran dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan kami akan postkan ke rumah Encik Abbas sebuah buku asas, buku tajwid dan juga kita akan berikan akses kepada rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Dan Encik Abbas akan mendapat keistimewaan ahli cepat Quran sama seperti yang lain. Antaranya akan mendapat sesi konsultasi kalau nak buat appointment, boleh buat video call insya-Allah tapi kena buat appointment dulu Encik Abbas Dan saya nak sampaikan berita gembira. Hari ini juga kita ada penaja, ada orang yang nak taja keahlian cepat Quran. Jadi kita nak buka, kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan mengikuti pengajian saya selama ini, nak sangat jadi ahli,
tetapi tak mampu nak bayar yuran keahlian sekali seumur hidup yang kita tetapkan RM250 itu, jangan bimbang ada orang yang sudi menaja anda. Tapi syarat-syaratnya mestilah anda benar-benar tidak mampu. Kalau anda mampu, jadi kita berikan kepada orang yang kurang mampu. Jadi kita nak minta siapa yang kurang kemampuan, tetapi dia nak sangat. Dia duk ikut saya selalu dah mengaji Quran yang cepat Quran ini. Tetapi tak mampu nak buat pembayaran yuran keahlian, hubungi kita dan kita akan kenal pasti. Dan juga saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang memberi, kepada yang sudi menaja. Semoga selepas ini Allah memudahkan lagi urusan tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga dengan penajaan ini, ilmu yang akan dipelajari dan diamalkan oleh mereka yang ditaja itu, pahalanya juga kembali kepada anda yang menaja. Jadi, terima kasih saya ucapkan, dan kita juga nak membuka kepada muslimin-muslimat di luar sana yang berkemampuan, yang diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda ingin juga menjadi penaja kepada mereka yang tidak berkemampuan, yang tidak mampu untuk membayar yuran keahlian, anda nak menaja mereka. Jadi kita juga mengalu-alukan penajaan tersebut. InsyaAllah boleh hubungi kami, boleh hubungi Encik Farhan ke nombor 0111-621-7797. Jadi baik, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tolong bantu saya share supaya maklumat yang saya sampaikan sebentar tadi itu dapat juga sampai kepada lebih ramai muslimin-muslimat di luar sana. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk kepada ayat kita yang pertama hari ini. Sebelum itu kita baca isti'azah dahulu, pastikan lafaznya jelas. Isti'azahnya hamzah, baris atas bunyi a. Ain baris dhammah bunyi au. A'u, dua harakat di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi di sini lafaz jalalah dibaca nipis dua harakat, ta dua harakat, dan diakhiri juga sekurang-kurangnya dua harakat. Dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang pertama hari ini, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Semoga ianya memberi manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain juga yang masuk kemudian. Falamma qada, dua harakat wajibul gunnah. Ma, bukan ma, jangan luas. Nanti lalat terbang masuk mulut. Falamma qada Musal. Sin baris fathah ini terus naik di atas lam. Jadi huruf ya di sini, huruf hamzah wasal ini silent. Baca Musal ajala wa sara bi ahlihi. Jadi maksudlah tawilah di sini dibacakan 4 atau 5 harakat. Di sini a jangan panjang. Ajala wa sa dua harakat. Wa sara bi ahlihi anasa min. Di sini ikhfa hakiki. Jangan baca min. Kalau min itu jadi izhar. Panjang dah okey dah. Tapi bunyinya tak tepat. Di sini kena samarkan. Min janibit turi nara. Janibit. Ba baris kasrah ini terus di atas ta yang bersabdu. Alif lam syamsiah di sini. Di sini alif lam syamsiah. Lamnya tidak ada tanda mati. Dapat lihat di sini kan lamnya kosong. Manakala di sini kita dapat lihat lamnya ada tanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya dibunyikan, yang ini lam tidak dibunyikan. Min janibit turi nara. Kemudian qala li ahlihim kuthu dua harakat. Jangan baca inni itu tidak sempurna. Mestilah inni anastu naral. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya ra tanwin di atas bunyi naran.
Naran. Tapi datang lam jadi masuk tanpa dengung. Naran la'alli atikum. Di sini mim mati bertemu mim. Hukumnya idgham mislain saghir. Di bawah tajuk hukum mim mati. Mim mati bila bertemu mim kena dengung 2 harakat. Minta ada yang tolong tulis. Atikum minha. Min izhar halqi. Di sini nun mati ada tanda mati asli. Jangan panjang. Sebut saja min terus masuk ha. Minha bi khabarin. Di sini juga izhar halqi. Tanwin yang selari. Tanwin di atas dan bawah sama saja. Tuan-tuan dan puan dapat lihat di sini. Ini pun tanwin juga. Baris 2 juga. Tapi ini tidak selari. Yang mana yang selari ini hukumnya izhar halqi. Jangan panjang. Bi khabarin au jazwatim. Di sini idgham bi gunnah masuk berserta dengan 2 harakat. Au jazwatim minan nari la'allakum tastalun. Kemudian barulah berhenti di situ. Sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita cuba baca ayat ini bersama-sama insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan tarik nafas. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم. Saya waqaf di situ dan tidak balik pada la'alli. La'alli آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. Sekali lagi saya waqaf di sini untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang tak sampai nafas. Yang mana yang sampai nafas boleh terus. Itulah yang terbaik. Tapi kalau tidak sampai boleh berhenti di sini. Tapi kalau buat waqaf di sini pastikan ra-nya dibaca tebal. Minan nar gitu ya. Kemudian au jazwatim minan nari la'allakum tastalun. Barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini bagaimana penerimaan daripada anda semua? Diharapkan jelas penerangan saya. Kalau anda merasakan penyampaian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju atau sebaliknya, mungkin boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Dan jika anda merasakan perkongsian ini satu yang bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. Semoga lebih ramai lagi yang menerima manfaat seperti mana anda sedang menerima manfaatnya. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Falamma ataha. Ta ni 2 harakat. Nampak tak huruf mat ni huruf alif ni Nudiya min. Di sini ikhfa disamarkan 2 harakat. Bukan min tapi min syati'il syati. Di sini ti bukan ti Kalau baca syati jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Syati'il wadil aymani fil buqa. Ada lantunan di sini. Fil buqatil mubarakati minash. Nun baris fathah naik di atas shin. Minash syajarati ay. 2 harakat berserta dengung. Daripada an jadi ay ya Musa inni. Panjangkan. Anallah. Lafz jalalah dibaca tebal. Anallah. 2 harakat. Jangan lupa. Lafz jalalah always 2 harakat. Inni anallahu rabbul. Ba baris dhammah terus di atas lam. Rabbul alamin.
dan diakhiri dengan ma'arif lisukun di sini, dan di akhir baru masuk nun. Alamin. Jangan masuk awal. Kalau masuk awal jadi alamin. Itu tak betul. Salah. Kita baca sama-sama insya-Allah. Tarik nafas. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Dia waqaf di sini. Kalau waqaf di sini ta marbutah dia jadi ha. Tukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ay ya Musa inni ana Allahu Rabbul Alamin. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tenang-tenang. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Baik, diharapkan anda sedang mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang sedang kita sampaikan. Kita sedang baca satu persatu ayat. InsyaAllah nanti dah selesai, kita baca semua sekali sama-sama daripada awal ayat 29 hingga 35. InsyaAllah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan terus istiqamah. Nak istiqamah ni saya tahu bukan senang. Ada yang belajar sekejap, tak, mau kata apa, tak dapat kekal. Tinggalkan. Belajar sekejap, tinggalkan. Sampai bila pun kita tak habis. Jadi belajar biar sampai habis insyaAllah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat ke-31. Wa an alqi asak. Kalau waqaf di sini pastikan ka diberikan tanda mati mendatang dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat. Asak. Begitu. Jangan baca, jangan waqaf dengan asak. Itu tak betul. Ya. Kemudian falamma 2 harakat mim sabdu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha. Di sini juga wajibul ghunnah. Jangan baca ka'annaha itu tak sempurna. Mestilah ka'annaha baru masuk naha itu. Jan di sini jadi mad kalimi musakhkhal dibacakan 6 harakat. Minta dan tolong tulis. Baik, kalau ada yang tak ingat nama ustaz, macam mana ustaz? Kami nak cam yang baca 6 harakat ini. Saya bagi tips yang sangat mudah. Dengar dan tulis, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa huruf yang ada tanda macam ombak ini, tanda panjang ini, tanda mat ini, kemudian datang selepasnya huruf yang bersabdu, maka bacakan dengan 6 harakat. Tetapi juga sebagai tambahan, poin tambahan dia, kalau yang huruf yang bersabdu itu huruf nun ataupun huruf mim, maka dia kena dengung pula 2 harakat selepas 6 itu. Bacanya ka'annaha jannu walla. Faham ya? Ujung baru masuk nun. Jannu walla. Begitu. Jangan masuk awal jadi jan. Itu tak betul. Itu tak betul, ya. Diharapkan jelas. Saya cuba sebaik mungkin untuk memberikan kefahaman yang jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau tak faham lagi, insya-Allah yang mana yang dah jadi ahli boleh buat video call, boleh cuba baca ayat ini, saya dengarkan insya-Allah, ya. Ka'annaha jannu. Di sini masuk berserta dengung. Tanwin bertemu waw, idgham bi ghunnah 2 harakat. Nu begitu, ya. Kemudian barulah walla, lam bersabdu, tekankan walla mud ada lantunan di sini khalah surah. Mudbiran di sini masuk berserta dengung. Daripada mudbiran jadi
mudbiran wa lam yu'aqib. Lam ni izhar syafawi, jangan panjang. Wa lam yu'aqib, dan diberikan lantunan kalau waqaf. Kemudian ya Musa aqbil. Di sini lantunan faqala surah. Aqbil wa la takhaf. Boleh insya-Allah ya. Kemudian innaka minal aminin. Oh, ini kena baca dua harakat. Tuan-tuan dan puan lihat kedudukannya. Kalau saya bagi penerangan di sini, lihat kan, kalau hamzah ini datang di sini di antara lam dengan alif, berarti ini kena baca dua harakat. Tapi kalau hamzah ini duduk atas alif, maka itu dibaca satu harakat. Saya tunjuk contohnya. Tuan-tuan dan puan lihat betul-betul ini. Lihat betul-betul di mana kedudukan hamzahnya. Yang ini dibaca dua harakat. Baik, kita cuba lihat contoh yang dibaca satu harakat. Kita dah jumpa tadi. Ini. Nampak tak kedudukan hamzah ini? Dia berada di atas alif. Berbeza dengan yang ini, ayat yang kita baca ini, hamzahnya kedudukannya sebelum alif. Ya. Jadi, situ kena berikan perhatianlah ya. Jangan sampai tersilap yang satu dan dua harakat. Baik, izinkan saya minum air sekejap sebelum kita bacakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom tarik nafas, kita cuba bacakan ayat ini bersama-sama. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Kemudian barulah berhenti. Baik, kemudian masuk pada ayat yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini dapat kita lihat hamzah wasal. Ada yang sampai di sini dia tak tahu nak baca apa. Nak baca asluk ke, nak baca isluk ke, nak baca usluk ke, ataupun nak baca macam mana. Siapa yang sampai di sini dia tak tahu nak baca apa. Kalau dia baca pun dia hentam saja. Siapa yang sampai di sini, saya nak lihat komen. Anda komen sekarang. Komen sekarang, jujur. Jangan malu. Salah tak apa, salah kita tegur. Saya akan tegur, saya akan beritahu macam mana cara bacaan yang betul. Cuma saya nak dapatkan maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sampai tempat yang macam ni, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang jadi blur, tak tahu nak baca macam mana, hentam saja. Tak yakin pun nak baca asluk ke, isluk ke, usluk. Boleh berikan komen. Tapi rasanya kalau ramai yang yang selalu ikut pengajian bersama saya, mereka dah tak ada masalah lagi lah ya. Tapi saya nak tahu juga. Kalau anda ada masalah ke ataupun anda dah tahu dah nak baca macam mana, komen sekarang sebelum saya baca. Saya nak tengok komen ini. Kita nak tengok komen. Ataupun sekejap. Okey, kita bagi peluang anda komen. Kita teruskan sekejap. Sekejap lagi kita baca ayat ini. Kita teruskan, kita tengok kalimah-kalimah yang lain dahulu bagaimana bacaannya. Sementara saya menunggu komen daripada semua yang ada. Minta tolong ambil bahagian ya. Jangan malu tuan-tuan dan puan-puan. Salah tak apa, salah kita tegur. Yang mana yang betul, alhamdulillah. Di sini, ya, da, ka, semuanya satu harakat. Ya, da, ka, fi. Sekejap lagi kita balik ya di sini. Kita nak bagi peluang sekejap untuk mereka, anda semua memberikan komen anda. Fi, dua harakat. Jaibika takhruj. Takha di hujung kurang ke. Kha. Takhruj ada lantunan. Takhruj bayda'a min. Izhar halqi, jangan panjang. Nun mati yang ada tanda mati asli. Ghairi su'in. Di sini masuk berserta dengung. Su'in wadmum ilaika janahaka minar rahb. Habdat. Janahaka minar rahb.
Sebahagian ba itu dibunyikan dan diberikan tanda mati mendatang kalau kita waqaf di situ. Dan kemudian fadzanika burhan, dua harakat. Fadzanika burhan, na juga dua harakat. Burhanani mir rabb. Ini idgham bila gunnah, bukan min tapi mir, terus masuk tanpa dengung. Mir rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Ini juga ramai orang silap. Dia waqaf dengan wa mala'ih. Itu tak betul. Jadi kena waqaf dengan wa mala'ih. Kemudian innahum kanu. Ini juga ramai yang saya tahu silap. Dia banyak yang tak tahu. Confused. Nak baca panjang ke pendek nak waqaf di situ. Saya dah bagi tahu tadi bacaannya. Innahum kanu qauman, samarkan, ikhfa. Qauman fasiqin. Dan diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jom kita baca sama-sama ayat ini. Tapi sebelum itu kita jawab dulu yang ini. Baik. Kita tengok. Ramai yang ada tak yang blur betul sampai di situ? Ramai yang dah ikut mengaji sama-sama kita, dia tahulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai yang dapat jawapan yang betul. Ramai yang dapat jawapan yang betul. Baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul. Tolong tulis apa yang saya beritahu ini. Sekiranya kita berjumpa dengan hamzah wasal berada di awal kalimah, di awal ayat. Dan datang selepasnya huruf lam, maka hamzah wasal itu dibacakan dengan fathah, yakni baris atas. Tetapi sekiranya huruf kedua bukan lam. Bukan lam ni maksudnya selain daripada lam lah ya. Di sini huruf sin bukan lam. Maka kita lihat huruf yang ketiga. Dan jika huruf ketiga itu berbaris dhammah, maka kita bacalah hamzah wasal ini dengan dhammah. So di sini lam baris dhammah, di sini kita baca dhammah jadi usluk. Tetapi sekiranya huruf yang ketiga itu berbaris fathah, yakni atas, ataupun kasrah, yakni bawah, maka hamzah wasal dibaca bawah. Contohnya izhab, izhab. Kita tak baca uzhab ataupun azhab, kita baca izhab. Kerana apa? Ha itu baris fathah. Di sini lam baris dhammah, baca usluk. Ya? So, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penjelasan dan penerangan yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya yakin ramai lagi yang di luar sana yang tak boleh baca dengan baik bila jumpa dalam keadaan begini. Jadi tolong saya bantu saya sharekan pelajaran kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan kalau kita share, mereka dapat belajar dan dapat beramal, kita pun dapat tumpang pahala juga. Kita lihat ayat ini. Sama-sama tarik nafas. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Saya waqaf di sini ya. Kemudian takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahb. Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Innahum kanu qauman fasiqin. Kemudian barulah berhenti di situ dan masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mana thumbs up ni? Duduk perhati, duduk dengar. Saya saja tu belanjalah thumbs up. Okey. Bukan saya suruh belanja minum, belanja makan tuan-tuan. Tapi kalau saya suruh, ada ke tak yang nak belanja minum dan makan ni? Kalau saya suruh. Tapi insya-Allah saya takkan suruh tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tenang-tenang. Kita ada lagi berapa ayat saya lagi. Kita nak habiskan untuk pelajaran kita hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk kita teruskan. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Qala rabbi inni. Di sini dua harakat.
Inni qataltu minhum nafsan. Ikhfa di sini dua harakat. Min izhar halqi, hum izhar syafawi. Kedua-duanya nun dan mim ada tanda mati asli ya. Minhum nafsan fa akha. Kha di hujung kerongkong ini. Fa akhafu ay. Masuk beserta dengung, bukan an tapi ay yaqtulun. Yaqa ada lantunan di sini dan bulatkan mulut bila nak berikan lantunan itu. Yaqtulun. Kita tarik nafas dan baca sama-sama. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Dan kemudian masuk pada ayat yang seterusnya. Wa akhi dua harakat. Ha simpul ini. Ha simpul makhrajnya di pangkal kerongkong. Ha ru dua harakat. Harunu wa afsa difa di bibir mulut. Afsahu minni. Baik, ini ayat ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya tak boleh menceritakan lanjut tentang tafsir ayat ini. Cuma apa saya beritahu cerita kronologi ceritanya. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dalam pelajaran semalam ataupun dua hari sebelum ini, ayat yang sebelum ini kita bacakan bagaimana peristiwa Nabi Musa itu dilahirkan, kemudian sewaktu bayi Fir'aun mengarahkan supaya semua anak Bani Israel ini dibunuh, anak lelaki. Maka ibunya itu diberikan ilham oleh Allah SWT memasukkan Nabi Ibrahim dalam pakul lah kita kata, dan dilepaskan dalam sungai Nil dan dijumpai oleh isteri Fir'aun sendiri dan dipelihara oleh Fir'aun di dalam istana. Kemudian berlaku peristiwa di mana dia melihat pertengkaran antara Bani Israel dan orang Mesir. Jadi dia telah menampar sehingga mati orang Mesir itu. Ini pada hari yang sebelum itu. Kemudian hari yang kedua dia lihat rupa-rupanya problem ataupun masalah buku itu adalah dimulai oleh orang Bani Israel sendiri. Jadi orang Bani Israel ini sudah ugut dia. Adakah kamu nak menyerang aku seperti mana kamu menyerang semalam sehingga mati. Maka berita itu pun tersebar. Rupanya baru Fir'aun tahu semalam itu kes kematian orang Mesir itu adalah rupanya berpunca akibat daripada Nabi Musa. Jadi apa yang berlaku, mereka nak tangkap Nabi Musa dan nak bunuh. Jadi Allah perintahkan datang seorang, macam kata orang datang bagi tahu Nabi Musa, nasihatkan dia. Tapi semua ini adalah sudah tentulah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menasihatkan dia untuk keluar daripada bumi Mesir, dan kemudian berlakulah cerita sehingga Nabi Musa berkahwin dan sebagainya, sampai pada satu saat Allah mengarahkan supaya Nabi Musa untuk kembali berdakwah kepada Fir'aun, dan Nabi Musa mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya diminta kebenaran Harun, pupunya, menemaninya untuk berbicara. Kerana apa? Nabi Harun ini seorang yang afsahu minni. Dia kata dalam ayat di sini, afsahu minni, lebih fasih daripada aku, lisanan, percakapannya. Kerana apa? Nabi Musa ni juga waktu dia kecil, Fir'aun ni nak test dia sama ada budak ni bijak ataupun tidak. Jadi kalau yang bijak sangat dia tak maulah, dia takut nanti mengambil takhta dia. Jadi diberikan pilihan sama ada buahan ataupun diambilkan api. Dan Allah nak menyelamatkan Nabi Musa waktu kecil, jadi ditakdirkan Allah. Lidah Nabi Musa ni terkena sedikit. Kalau orang kata bahasa kita ni, Nabi Musa ni dia telo sikit cakapnya, dia tak fasih sangat. Jadi apa yang berlaku? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa minta Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan supaya Nabi Harun menemaninya untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Ya. Jadi ayatnya di sini. Wa akhi Harun wa
afsahu minni. Di sini dua harakat. Jangan baca minni, itu tak sempurna. Nun sabdu setiap kali kita jumpa, pastikan dua harakat dengung. Minni lisanan. Samarkan di sini. Ra di sini dibaca tebal. Jangan baca fa'ar. Ramai yang baca nipis. Salah. Di sini dibaca tebal. Fa'arsilhu ma'iya rid'ai. Rid ada lantunan di sini khakhala sughra. Rid'ai. Di sini idgham bi gunnah. Daripada rid'an jadi rid'ai. Dua harakat dengung. Yusaddiquni. Inni akhafu ay. Sekali lagi di sini idgham bi gunnah. Ay yukadzibun. Cuba kita baca sama-sama. Tarik nafas. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Inni akhafu an yukadzibun. Kemudian barulah masuk ke dalam ayat kita yang terakhir untuk hari ini. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi, suka saya ingatkan ya, hari ini kita mencari seorang lagi yang untuk ditaja kerana kita dah terima seorang penaja, alhamdulillah, untuk menaja keahlian cepat Quran. Jadi, sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang mengikuti pengajian saya selama ini, merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini, mudah anda faham. Tetapi anda nak join jadi ahli cepat Quran, tak ada kemampuan dari segi kewangan, insya-Allah boleh berhubung dengan kita, kita cuba bantu apa yang kami boleh bantu, insya-Allah ya. Kita mencari seorang penerima tajaan. Dan juga alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudi menaja. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan, dan sekiranya ada lagi di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang diberikan rezeki yang lebih oleh Allah yang nak menaja keahlian ini kepada kawan-kawan kita yang lain yang kurang berkemampuan juga, insya-Allah boleh berhubung dengan kami ya. Nombor taliannya 011-1621-7797, insya-Allah. Nanti di akhir kita akan tunjukkan nombor telefon kita untuk berhubung ya, kalau anda nak jadi sponsor ataupun anda nak jadi penerima sponsor ya. Baik, dan juga saya nak minta kawan-kawan kita yang bersama ini jangan lupa untuk tekan button share ya. Mana tahu ramai lagi yang mungkin dalam keperluan dapat tonton dan mereka boleh menerima sponsor ini, insya-Allah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika dalam tak lama, dalam 50 saat saja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tenang-tenangkan. Tapi jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu sebentar saja lagi. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ayat yang terakhir.
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. Ikhfa di sini. Tapi sebelum itu pastikan semua ni tuan-tuan dan puan agak tricky sikit. Jangan sampai tersilap. Satu harakat banyak ini. Qala sanashuddu 'adhuka bi akhika wa naj'alu lakuma. Dua harakat. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Juga dua harakat. Yasi bukan yasi ya. Sad di sini. Yasiluna ilaikuma biayatina antuma. Ini ikhfa. Ramai yang baca antuma itu tak betul. Dia kena panjang dua harakat di sini dengan samar. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kemudian barulah berhenti. Jom kita baca sama-sama. Qala sanashuddu 'adhuka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Kemudian barulah berhenti. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sekarangnya masa untuk sama-sama kita baca insya-Allah daripada mula awal ayat 29 hingga ayat ke-35. Diharapkan tuan-tuan semua dah bersedia. Betulkan kedudukan insya-Allah ya. Siapa nak minum air silakan. Bismillah. Baik. Diharapkan tuan-tuan semua dah bersedia. InsyaAllah kita akan cuba praktiskan kembali apa yang telah kita pelajari sebentar tadi dengan membaca ayat-ayat daripada surah Al-Qasas ayat 29 hingga 35 bersama-sama. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا
كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Diharapkannya tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sesuatu, insya-Allah ya. Diulang dan diulang. Bila buat pembacaan sendiri di rumah itu, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengulang-ulang bacaan, insya-Allah sampai lancar. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menjemput muslimin muslimat yang nak belajar mengaji Al-Quran ya, yang mungkin bacaan Al-Qurannya tergagap-gagap ataupun terputus-putus ya, nafas kurang baik ataupun tak ingat hukum tajwid, sebutan huruf kurang jelas dan sebagainya. Marilah sama-sama menjadi ahli cepat Quran ya, kerana dengan menjadi ahli cepat Quran, selain daripada boleh mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini, tuan-tuan dan puan-puan akan kami berikan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut, insya-Allah ya. Kita akan berikan akses rakaman sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran yang kita buat khusus untuk ahli Cepat Quran. Jadi antara yang lain kami berikan juga konsultasi kepada mereka yang menjadi ahli. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat janji temu ya, boleh buat appointment dengan saya, insya-Allah. Boleh perdengarkan bacaan ataupun jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Kalau kita malu ni tak ada ubat. Kalau malas lagi tak ada ubat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin yang bersama dengan saya ini tak malu dan tak malas. Kalau malas mana mungkin kita belajar bersama sekarang kan? Jadi oleh itu ambillah kesempatan yang ada hari ini, yang ada kali ini. Allah memberikan kita kesihatan dan kelapangan ya. Waktu inilah kita belajar. Nanti kalau dah sakit, dah uzur, sakit tua, tak mampu nak belajar dah. Kalau dah nanti sibuk di waktu ada kelapangan inilah. Jadi ambillah, rebutlah peluang ini.
agar insya-Allah kita dapat baca Al-Quran semua dengan baik. Sekurang-kurangnya sebelum kita memejamkan mata untuk kali terakhir, dapatlah kita baca Al-Quran seperti mana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu baca dengan betul tajwidnya. Yang mana yang dipanjang, yang mana yang dipendek, ya, dari sebutan-sebutan huruf yang jelas dan baik, ya. Jadi diharapkan anda, tuan-tuan semua dapat capai objektif tersebut. Itulah hasrat saya, itulah impian saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga jangan lupa mendoakan agar saya juga diberikan kesihatan untuk meneruskan perkongsian yang saya lakukan ini, insya-Allah bersama dengan teman-teman semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi menjadi ahli, sekali lagi kita jemput, jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. Jadi yuran keahlian buat masa sekarang kita tetapkan, ya, termasuk dengan penghantaran buku ke rumah anda adalah RM250 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau beli beg tangan pun sekejap je pakai. Beli kasut pun sekejap je pakai. Tapi ini join kita jadi ahli, tapi suka saya ingatkan RM250 itu bukan langsung nilai ilmunya. Kerana ilmu yang kita pelajari ini tidak ternilai harganya. Kalau tuan-tuan nak bayar dengan seluruh harta yang ada di dunia ini, hanya dengan satu huruf Al-Quran pun takkan mampu dibayarkannya. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, insya-Allah yang mana yang menjadi ahli, alhamdulillah, teruskan belajar. Ada persoalan, hubungi kami. Yang mana yang belum lagi, jemput bersama kita menjadi ahli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan pasti akan merasai perubahan dalam kualiti bacaan Al-Quran setelah bersama-sama dengan kita dan setelah mengikuti pelajaran-pelajaran yang kami telah pun sediakan kepada ahli cepat Quran. Dan juga saya nak war-warkan, hari ini kita mencari seorang yang layak untuk menerima keahlian kerana kita ada penaja untuk menaja anda. Jadi sekiranya anda tidak berkemampuan dari segi kewangan dan sangat-sangat nak jadi ahli tapi tak mampu dari segi kewangan, jangan malu, kita akan cuba bantu anda, insya-Allah. Hubungi kami. Dan juga jika ada anda di luar sana yang berkemampuan, dikurniakan rezeki yang lebih oleh Allah, kalau anda juga sudi nak menaja kawan-kawan yang lain, insya-Allah, ataupun anda dah ada orang yang anda nak taja, contohnya anda nak taja anak anda nak taja ahli keluarga ataupun ibu ayah di kampung dan sebagainya, insya-Allah juga boleh hubungi kita dan bagi tahu alamat rumahnya, namanya, nanti kami akan hubungi mereka. Tapi kalau anda nak serahkan kepada kami untuk mencari pun boleh, ya, insya-Allah. Dan alhamdulillah untuk semalam kita telah pilih Encik Abbas daripada Negeri Sembilan. Hari sebelum itu kita telah pilih Encik Maznah Zakaria daripada Sungai Petani, Kedah, alhamdulillah. Dan esok insya-Allah saya akan umumkan mereka yang layak menerima sponsor hari ini. Esok namanya kita akan umumkan insya-Allah, ya. Dan selagi mana ada orang yang sudi sponsor, selagi itu kita akan terus memberikan tajaan ini kepada mereka yang berkelayakan untuk menerima, ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum juga saya terlupa, saya nak juga war-warkan, ya, kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan tudung bawal eksklusif keluaran Fatihah Skaf, alhamdulillah, untuk pengetahuan 2 desain telah sold out, telah habis, alhamdulillah. Jadi ada lagi 9 desain yang berbaki, tu pun tak banyak lain dah. Setiap satu desain pun dah tak banyak dah, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang, kita berikan kualiti kain yang sangat baik, kualiti satin made, kain satin made kepada anda, kain yang berkualiti dengan desain yang sangat unik dan sangat cantik, insya-Allah. Kalau anda nak tengok ke semua desain tu, WhatsApp nombor di bawah, minta dia hantarkan kepada anda gambar ataupun video desain-desain tudung yang kita ada. Nombornya 019-620-1989. Dan kalau anda nak jadi ahli cepat Quran, WhatsApp nombor kita 011162177797. Boleh print screen sekarang ataupun boleh ambil pen dan kertas. Siapa yang nak jadi ahli, boleh WhatsApp kita ke nombor yang tertera di bawah. Kalau anda ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, insya-Allah boleh hubungi kami.
ke nombor tersebut ataupun boleh tulis di ruangan komen ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi semula. InsyaAllah, dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sudah ribuan mereka yang telah pun bersama-sama kita menjadi ahli cepat Quran. Terima kasih saya ucapkan. Dan kepada ahli cepat Quran, teruskan usaha anda. Kami di sini berada untuk membantu anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran anda. Bagi yang belum lagi menjadi ahli, jemput datang bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan ataupun yuran tahunan yang dikenakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah dahulu. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi pada sambungan bacaan ayat surah Al-Qasas ini, muka surat 390 esok hari. Jadi yang belum lagi follow, yang belum lagi like page kita, ya, jangan lupa untuk follow dan like page kita untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kita bawakan hari demi hari. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang silap, yang salah, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun serta maaf, dan saya akhiri dengan Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.